Murid-murid 6K, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan dengan membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid 6K yang dirahmati Allah sekalian, zaman moden serba canggih ini masih ramai lagi manusia yang menggunakan ilmu hitam, berjumpa dengan bomoh, memakai tangkal. Murid-murid, semua itu adalah perkara yang berdosa besar, perkara syirik. Murid-murid, perkara syirik ini sangat berbahaya bagi i'tiqad, bagi kepercayaan keimanan orang Islam. Umpama COVID-19 sangat bahaya bagi manusia kerana dia boleh membawa maut. Begitu juga dengan perkara syirik, merosakkan iman, menyebabkan orang itu jatuh kafir, dosa yang sangat besar. Okey murid-murid, apa itu syirik? Murid-murid, hari ini kita belajar akidah tentang jauhi syirik. Jom kita belajar bersama Ustaz, rujuk buku teks dan kita siapkan kerja kita di dalam modul 8. Jom buat kerja bersama Ustaz. Buka modul 8 PDPR untuk bulan November. Subjek Pendidikan Islam kelas 6K. Buka muka surat 2. Okey, hari ini kita belajar akidah yang bertajuk jauhi syirik. Okey murid-murid, pastikan modul kamu bertarikh 12 November 2021. Jauhi syirik. Apa itu syirik? Hari ini kita belajar. Okey murid-murid, pilih dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Murid-murid, kamu pilih ayat-ayat untuk jawapan daripada petak-petak ini, kemudian kamu isi di ruang kosong. Okey, di ruang kosong tu apa yang kamu perlu isi? Yang pertama, pengertian syirik. Yang kedua, dalil naqli, hukum syirik adalah dosa besar, haram. Hukum, apakah hukum syirik? Contoh syirik. Okey murid-murid, mari kita baca jawapannya. Memakai azimat atau tangkal pada leher bagi tujuan tertentu. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22 daripada surah yang kedua. Mensyirikkan Allah adalah haram. Wajib kita menjauhi syirik. Murid-murid, kamu isi tempat kosong ni ya. Okey murid-murid, apakah contoh syirik? Apakah contoh syirik? Buka buku teks pendidikan Islam, muka surat 101. Akidah. Tajuk akidah hari ini ialah jauhi syirik. Murid-murid, apa itu syirik dan apakah contoh syirik? Di dalam muka surat ini ada menghuraikan tentang contoh syirik, iaitu memakai azimat. Murid-murid, memakai azimat boleh merosakkan akidah. Okey, apa itu azimat? Azimat atau tangkal hanyalah kertas
kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti, dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Apabila seseorang percaya bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindunginya daripada bahaya, itulah yang menyebabkan rosak akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Murid-murid, salah satu perbuatan syirik ialah memakai azimat. Murid-murid, apakah itu syirik? Apakah maksud syirik? Mari baca bersama Ustaz. Buka buku teks, buka surat 102. Maksud syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, syirik jali dan syirik khafi. Okey murid-murid, sudah dapat pengertian syirik? Pengertian syirik yang warna merah di atas sekali. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah. Maksud menyekutukan Allah ialah mengatakan ada Tuhan lagi. Selain Allah ada Tuhan lagi. Itulah syirik. Mengatakan Tuhan ada dua, ada tiga, ada empat selain daripada Allah. Menyekutukan Allah ialah contohnya percaya ada Tuhan lain, ada kuasa lain yang boleh memberi rezeki, kekayaan, yang menyembuhkan, kuasanya seperti Allah. Dua-dua itu merupakan maksud menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Okey, apakah hukum syirik? Ni hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Dosa yang paling besar. Okey murid-murid, apakah dalil naqli? Perbuatan syirik ini ialah haram. Dalil naqli. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22 dari surah Al-Baqarah ialah surah yang kedua di dalam Al-Quran. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Murid-murid, buka modul muka surat 3. Tandakan betul atau pangkah pada pernyataan berikut. Tanda betul ataupun pangkah di dalam bentuk daun ini. Okey. Soalan yang pertama, syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. 2. Syirik boleh berlaku dengan perbuatan sahaja. 3. Haram dan berdosa besar mensyirikkan Allah. 4. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali
dan syirik khafi. 5. Syirik jali ialah mengaku dan menyembah adanya Tuhan selain Allah. 6. Riya dalam ibadat merupakan syirik jali. Murid-murid, adakah syirik boleh berlaku dengan perbuatan sahaja? Okey, kamu boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 102. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Boleh berlaku sama ada perkataan. Contohnya, dia mengatakan ada Tuhan lain, ada berhala, ada Tuhan yang lain yang dia sembah. Jadi syirik. Perbuatan, contoh perbuatan, orang itu menyembah pokok, menyembah patung. Itu perbuatan. I'tiqad ialah kepercayaan dia, keyakinan dia. Murid-murid, tentang pembahagian syirik, kamu boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 103. Syirik terbahagi kepada 2. Syirik jali dan syirik khafi. Apa itu syirik jali? Okey, mari baca bersama Ustaz. Syirik jali. Okey. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar, seperti menyembah berhala, menyembah pokok. Apakah contoh syirik jali? Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik jali: menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan atau lain-lain, meminta doa dan pertolongan selain Allah. Contoh, meminta doa pertolongan pada makhluk halus, jin, syaitan melalui para bomoh yang sesat. Tu gambar bomoh. Nampak? Geng, geng, geng. Murid-murid, berhati-hati jumpa bomoh. Okey, murid-murid. Apakah akibat orang yang melakukan perkara syirik? Okey, mari baca. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali. Yang pertama, merosakkan akidah. Apabila orang itu merosakkan akidah, iman dan akidah dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang kafir. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Dia tak yakin lagi Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kejayaan, Allah yang menuga manusia. Dia tidak yakin dengan Allah lagi. Hilang pergantungan. Dia tidak mahu lagi berdoa pada Allah. Tapi dia berdoa dan minta pada siapa? Dengan si dia ni. Jeng, bomo. Okey, yang seterusnya, berdosa besar dan dimurkai Allah. Murid-murid, perbuatan syirik ialah dosa paling besar. Yang terakhir, akibat orang yang syirik kekal dalam api neraka. Kan orang yang syirik ni seperti orang kafir. Orang kafir duduk dalam neraka selama-lamanya. Begitu juga orang yang musyrik ataupun orang yang melakukan amalan syirik kekal dalam api neraka seperti orang kafir. Murid-murid, apa itu syirik khafi? Syirik khafi. Murid-murid, kamu boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 104. Okey, mari baca bersama Ustaz. Syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Okey, apakah contoh perkara syirik khafi? Cuba lihat yang di bawah ini. Keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi.
Riya. Riya dalam ibadat. Antara syirik, contoh syirik khafi, contoh syirik khafi ialah riya dalam ibadat. Riya dalam ibadat iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan kerana Allah semata-mata, seperti seseorang melakukan ibadat kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Okey, cuba contoh budak insem ni. Dia solat Allahu Akbar, kemudian dalam fikirannya dia kata apa? Mak mesti puji aku depan adik-adik sebab rajin solat. Hihihi, dalam hati dia. Dia riak ketika melaksanakan solat, menunjuk pada ibunya. Murid-murid, apakah akibat orang yang melakukan syirik khafi ini? Okey, mari baca bersama Ustaz. Akibat orang yang mengamalkan syirik khafi: menghapuskan pahala amalan, sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat, mudah berputus asa. Murid-murid, kita jangan jadi seperti budak ini, melakukan amalan solat, melakukan solat dengan bertujuan untuk riak, menunjuk-nunjuk. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Kita hendaklah solat dengan niat yang ikhlas. Yang di bawah sekali, nilai ikhlas dalam setiap amalan. Murid-murid, cuba lihat di dalam modul muka surat 3 di bawah sekali, bahagian B. Warna merah bagi akibat orang yang mengamalkan syirik jali, dan biru bagi akibat orang yang mengamalkan syirik khafi. Murid-murid, kamu warnakan petak ini sama ada merah ataupun biru. Okey. Nombor 1, menghapuskan pahala amalan. 2, hilang pergantungan dengan Allah. 3, sukar menerima pandangan orang lain. 4, kekal dalam api neraka. 5, mudah berputus asa. 6, berdosa besar dan dimurkai Allah. 7, akan menimbulkan permusuhan. 8, merosakkan iman. Murid-murid, akibat bagi syirik jali kamu boleh lihat dalam muka surat 103. Merosakkan akidah, hilang pergantungan dengan Allah, berdosa besar dan dimurkai Allah, kekal dalam api neraka. Murid-murid, bagi akibat melakukan syirik khafi pula kamu lihat dalam buku teks muka surat 104. Akibat melakukan perkara riak, syirik khafi: menghapuskan pahala amalan, sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat, mudah berputus asa.